Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa bersama saya. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan bronchial asthma atau asma yang selalu kita sebutlah seharian. Jadi ini tujuan kita untuk merungkai persoalan ataupun berkaitan sama ada ia adalah fakta ataupun mitos dan sebagainya. Jadi hari ini kita membuat perkongsian santai. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan yang mana bersama saya pada hari ini. Kita insya-Allah kita akan mulakan dalam masa beberapa minit. Sementara kita menunggu mungkin ada lagi yang akan datang. Sementara itu saya akan berceritakan tentang secara ringkas berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Okey, sistem pernafasan kita seperti mana yang kita belajar dulu semasa peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM. Masa saya ingat lagi, masa saya belajar tu pun kita bercerita tentang bagaimana kita bernapas, kepentingan oksigen dalam tubuh kita, bagaimana apabila tidak mendapat oksigen selama lebih kurang 5 minit, otak kita akan mati. Kemudian seterusnya tubuh kita juga akan mengalami proses pingsan dan mungkin boleh menyebabkan kematian. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan kita yang bersama dengan kita. Untuk slide pertama, cuba kita mengulang kaji sikit lah berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Cuba kita lihat kalau ada slide pertama sebelum kita faham tentang berkaitan dengan asma ni. Pertama, seperti mana yang kita tahu, pernafasan kita bermula daripada hidung, yang tak ada dalam slide ini, daripada hidung kemudian masuk ke bahagian pharynx. Pharynx ni kemudian terbagi kepada dua. Satu kita panggil masuk kepada esophagus dan satu lagi masuk kepada larynx. Larynx ni lah tuan-tuan, kalau rasa ada orang cakap tu ada tulang rawan yang besar tu, yang itulah larynx. Kemudian daripada larynx ni masuk kepada trachea. Okey, trachea ni ini dah masuk kepada struktur anatomi sistem pernafasan kita. Kemudian bawahnya kita ada bronchus. Jadi trachea ni dia membahagi kepada bronchus untuk masuk kepada paru-paru sebelah kanan dan juga paru-paru sebelah kiri. Jadi paru-paru sebelah kanan kita dia akan terbahagi kepada 3 lobes kita panggil, 3 bahagian. Sementara di sebelah kiri dia ada 2 bahagian. Kerana di situ juga di bawahnya ataupun organ yang berdekatannya adalah jantung. Jadi dia berada di sebelah kiri. Di dalam paru-paru ni kita nak satu yang kita panggil bronchial, maksudnya pecahan kecil daripada bronchus. Daripada situ dia ada macam kita panggil macam bentuk yang kita panggil alveoli ni, dia macam bentuk anggur tau. Baik tuan-tuan bayangkan anggur yang tuan-tuan beli dekat pasar di kedai yang itulah alveoli, yang di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlaku di situ. Bronchial adalah pecahan kepada bronchus, yang mana bronchus kedua dia disatukan balik menjadi trachea dan naik ke atas melalui hidung. Jadi bila kita faham ni, hopefully bila saya bercerita tentang apa dia bronchus, apa dia alveoli nanti, kita dapat membayangkannya. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan saya. Kita melihat masalah asma ni Asma di Malaysia ni mungkin tidak berapa ketara sangatlah kalau berbandingkan dengan negara-negara sejuk, sebab negara-negara sejuk ni ada 4 musim. Di mana di sana tu dia ada musim sejuk, yang mana salah satu penyebab asma pun adalah suhu yang rendah. Itu yang pertama. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita yang mana ada asma, apabila musim hujan, mereka lebih mudah untuk mendapat asma, ataupun apabila musim panas juga, apabila mereka pergi bercuti sebelum PKP dulu, pergi ke hotel, mandi dalam kolam rendang dalam jangka masa yang lama, 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang kita mak ayah ni sibuk dengan conference, sibuk dengan seminar, mungkin ada perjumpaan dengan kawan-kawan. Kita minta abang dia yang jaga ataupun kita punya pembantu, mereka berada di dalam kolam air 2-3 jam. Kemudian bila balik je, kemudian dah mulalah merasa susah bernapas, ada batuk dan batuknya berbunyi. Itu sebab itulah di negara-negara yang sejuk ni lebih ketara. Selain daripada itu, dia punya pendebungaan berlaku pada musim bunga dan juga di musim spring ataupun di awal musim panas. Jadi itulah antara
kalau kita perbandingkan antara negara kita dengan negara sejuk, mereka lebih orang cakap tu kita nampak perbezaan yang ketara. Di Malaysia ni saya percaya bahawa antara 10 hingga 50% penduduk kita yang mengalami masalah asma ni. Jadi nanti kita akan tengok apa punca-punca ataupun apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Okey, kita pergi kepada tanda asma dulu. Boleh kita tengok slide yang kedua? Okey, tanda-tanda asma ni sebenarnya kalau kita lihat pada permukaan pada boleh Encik Ismail slide nombor 2. Pada bronchial tu bronchial dia apabila ada asma ni dia menyebabkan masalah dia punya kita panggil dia lumen ataupun kita sebut sebagai apa ni boleh Ismail kita dapat okey slide yang kedua. Jadi kalau kita tengok dia punya lumen tu ataupun dia punya kita punya permukaan dalam ataupun dia punya apa nak sebut dalam tu dia punya rongga ataupun ruang dalam bronchial tu terutamanya ataupun bronchial dia ada 3 perkara yang berlaku di situ apabila berlakunya asma. Jadi asma ni bukannya satu benda yang orang cakap ringkas tetapi dia lebih kompleks. Dia tak seperti batuk biasa. Pertama sekali apa yang berlaku ialah bronchus dia dililiti oleh otot-otot smooth muscle ataupun otot-otot yang kita sebut sebagai otot licin yang menyebabkan dia sama ada dia mengembang atau dia menguncup. Tujuan dia ialah apabila sebagai contoh ada abuk masuk dan sebagainya kemungkinan dia akan berlakulah reaction ni. Tetapi pada orang yang mengalami asma ialah dia overreaction. Yang itu yang kita kena faham. Sebab asma ni adalah sebahagian daripada masalah imunologi ataupun masalah daya tahan ataupun masalah macam mana kita respon terhadap bahan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebab tu orang yang asma ni daripada awal tu kita akan lihat pertama sekali kemungkinan dia ada sesama, dia ada batuk. Bagi dia adalah sebahagian daripada alergik lah yang paling mudah. Sebab tu kalau saya tengok orang yang ada alergik ni kadang-kadang mereka kadang-kadang ada asma aje. Ataupun mungkin dia ada masalah kulit. Dia ada alergik dengan asma dan juga eczema. Contoh gitu Dan ada orang ada 3 sekali iaitu chronic sinusitis. Sebab tu orang yang datang asma dia ada masalah hypersensitivity ni, dia mungkin ada alergik saja dari segi sinusitis, kemudian ada yang juga ada sinusitis dan masalah kulit, dan ada orang yang ketiga. Jadi dia ada pencampuran yang gitu. Sebab tu apabila orang yang ada asma ni, bila ada sesama, dia ada batuk sikit-sikit, yang itu kita kuatiri kemungkinan apa yang berlaku dalam paru-paru dah start dah. Maksud dia yang luar ni kita nampak dia sesama sikit, dia batuk sikit. Apabila ia berlangsung dalam jangka masa yang panjang, berlakulah kita panggil dia bronchoconstriction. Maksud dia saluran bronchus itu dia akan mengecut, menyebabkan pengaliran udara daripada atmosfera masuk ke dalam paru-paru itu dia agak terhad. Itu yang akan menyebabkan dia rasa macam susah nak napas, oksigen tak cukup. Kalau orang pantai timur mungkin dia cakap tak cukup nyawa. Sebab apa? Sebab tak ada cukup oksigen dekat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada itu, di dalam lumen bronchus tu terdapat lenderan. Dah lah dia kecil, kemudian dia terdapat bengkakan di situ. Inflammation dekat situ. Bengkakan itu menyebabkan lumen ataupun rongga di dalam bronchus itu lagi bertambah kecil. Yang ini disebabkan oleh reaction lah terhadap allergen yang kita akan bincangkan nanti. Maksudnya punca-punca kepada asma tu. Yang ketiga, selain daripada itu, dia ada mengeluarkan lendir ataupun kita panggil secretion di dalam bronchus tu. Sebab itu menyebabkan orang yang ada asma ni apabila dia menarik nafas, dia ada satu bunyi yang kita panggil dia sebagai wheezing. Bunyi dia seperti mana kalau dalam buku teks medical yang saya belajar dulu, dia seolah-olah kita panggil bunyi kucing sedang tidur. Dia bunyi tu, tapi dia lebih halus. Itu nak membezakan dia. Kalau dia kasar tu mungkin disebabkan oleh lendiran biasa saja. Setengah orang apabila dia kuat merokok dalam masa jangka mungkin 20 tahun, 30 tahun, dia akan mengalami chronic bronchitis. Chronic bronchitis ni disebabkan oleh rokok yang terlalu lama
yang dia akan menyebabkan lendir dalam paru-paru. Yang ini selalunya apabila dia batuk, dia punya pernafasannya kalau berbunyi dia agak kasar sikit. Tetapi untuk orang asma ni dia lebih halus disebabkan oleh secretion yang banyak dan juga bronchus tu dia mengecut. Jadi yang menyebabkan dia berbunyi halus seperti mana kucing tidur. Yang tu digambarkan di dalam teks. Dan juga dia batuk. Dia batuk tu memang kronik lah sebab batuk ni tujuannya untuk mengeluarkan secretion daripada paru-paru dia. Sebab tu kalau sebagai contoh kalau ada pasien datang berjumpa saya tengok pasien tu mungkin orang dewasa selalunya saya akan minta dia batuk dulu. Sebab bila kita letak stetoskop kita pada dada dia, kita akan dengar dia punya crepitation, dia bunyi krak bila dia bernafas sebab lendir banyak dan juga mungkin terdapat bunyi. Tapi bila dia batuk banyak-banyak kali, selalunya apabila secretion tu dah dislodge ataupun dia dah terkeluar, maka kadang-kadang dia punya bunyi tu dah tak ada. Yang ini hanya disebabkan oleh lendir, terutama orang yang lama merokok. Tetapi bagi mereka yang ada asma, selalunya bunyi ini tidak hilang. Ini disebabkan bukan masalah lendir saja, tetapi bronchial tu telah mengecut. Yang ini kita panggil dia bronchospasm. Sebab tu nanti apabila kita bercerita tentang treatment dia, dia mesti ada ubat untuk merehatkan otot-otot ini supaya dia tidak mengecut, itu yang pertama. Dan juga kita akan bagi ubat supaya tidak ada lendiran di situ dan juga kemungkinan kita bagi ubat supaya tidak ada keradangan terutamanya di dalam bronchus itu. Jadi ada 3 jenis ubat selalunya. Tujuannya supaya orang tu akan memudahkanlah untuk bernafas. Jadi hari ini kita fahamlah bahawa masalah asma ni dia ada kompleks. Dia bukan setakat masalah dia batuk saja atau masalah dia tak bernafas, tetapi dia ada ketiga-tiganya. Sebab tu setengah orang tu kadang-kadang dia ambil inhaler saja dah cukup. Warna biru tu kan, Ventolin tu kan dah cukup. Ada setengah tu terpaksa ambil 2. Setengah orang tu terpaksa ambil inhaler warna biru, warna coklat, terpaksa makan pil, dan ada setengah orang tu terpaksa duduk dalam ward, terpaksa dibagikan intravenous steroid dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang memang dia rawatan tu tidak respon dengan begitu baik. Jadi bergantung kepada orang, setengah tu respon dengan baik, setengah tu respon tidak baik. Jadi cuba kita tengok dia punya punca-punca kepada alergik ni. Boleh Encik Ismail? Punca-punca alergik. Yes. Okey, yang seperti mana yang kita tengok dekat sini banyak punca berkaitan dengan asma ni. Kadang-kadang satu benda yang kita tak boleh nak fikir. Sebagai contoh, ada pesakit saya datang ke rumah, ke hospital, ke klinik dengan masalahnya asma yang tak baik. Ada satu ketika tu dia datang pula dengan masalah kulit dia gatal, macam ada eczema yang tak berkurangan. Walaupun dah bagi ubat, walaupun bagi injection sikit, dia kurang sikit, lepas tu dia nak balik. Jadi bila ditanya, rupanya di dalam rumah mungkin dia ada membela kucing, mungkin ada membela burung. Saya pernah dapat dulu ada seorang tu duduk di PPRT, bukan nak cerita apalah, cuma bayangkan rumah yang kecil begitu, ada 10 ekor burung. 10 ekor burung ni pula tu tak ada letak semua di luar, takut hilang, simpan di dalam rumah dengan bulu dan najis dan sebagainya. Yang itu yang menyebabkan bukan dia tetapi anak dia yang mengalami alahan. Ini saya benar-benar beritahu bahawa setengah orang tu memang tak sesuai untuk membela haiwan-haiwan begini. Yang ni kalau nak juga, saya cadangan dia pertama sekali cuba kurangkan. Mungkin seekor 2 ekor dah cukup lah, jangan terlalu banyak sebab dia sendiri mengalami kegatalan, mengalami asma dan kemungkinan mengalami allergic rhinitis dan chronic sinusitis. Jadi bila dia kurangkan tu, barulah keadaannya bertambah baik, tetapi masih tak selesai lagi. Jadi antaranya itulah, kalau kita ada asma yang kerap dan sebagainya, cuba tengok mungkin ada binatang-binatang peliharaan. Kalau kita ada binatang peliharaan sebagai kucing sebagai contoh, bawalah jumpa veterina sesekali, melihat keadaan dia, kemungkinan dia punya kucing ni mungkin tak sihat dan sebagainya. Mereka memerlukan ubat-ubatan yang membantu penjaganya supaya juga sihat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang kita tahu, dia juga disebabkan oleh masalah apa lagi? Gambar tu tak jelas. Okey, disebabkan oleh habuk ataupun house meat. Ya, masalah habuk ni ataupun hama kat rumah. Setengah orang tu mempunyai habuk. Jadi kalau sebagai contoh ada banyak asma,
ada kerap dan mendapat asma, cuba kita tengok abuk dalam rumahnya. Kita tengok ke tingkap kita sebagai contoh, cuba kita lihat kemungkinan abuk daripada luar. Mungkin ada construction atau pembinaan jalan raya di luar, ataupun mungkin jiran-jiran kita sedang melakukan renovation yang menyebabkan abuk. Jadi kita kena bersihkanlah selalu. Jadi kita tak boleh lah nak minta dia orang berhentikan construction, tetapi kita kena rajinlah bersihkan rumah sebab abuk dan sebagainya tu boleh menyebabkan asma. Yang ketiga, tree dan juga grass pollen. Yang ini biasa berlaku di luar negara lah. Kemudian rokok. Setengah orang tu memang langsung tak boleh bawa asap rokok. Macam saya ni daripada kecil, sebab ayah saya merokok, jadi kalau saya isap rokok, ada orang isap rokok, saya boleh tolerate lagi. Tetapi setengah orang tu dia tak boleh langsung. Dia boleh menyebabkan asma tu datang pada dia. Yang ini nak kita sebut ni pada orang yang kita sebut sebagai secondary ataupun second hand smoker. Yang maksud dia tak merokok tetapi dia tinggal bersama orang yang isap rokok. Jadi macam hal macam ini pun kena beritahulah yang perokok tu, kalau tak boleh nak tinggalkan juga, cuba kurangkan. Kalau boleh, kalau isap rokok tu jangan isap di rumah. Sebelum balik rumah isap rokok dulu, baru balik rumah dan sebagainya. Yang ini sangat membantu bagi orang-orang, sebagai contoh anak-anak, isteri yang berada bersama dengan dia. Perfume dan chemical smell. Setengah orang tu pakai perfume, saya minta maaf lah, perfume yang murah sangat tu kan. Kalau perfume yang murah tu yang sampai menyocok hidung tu, saya cadangkan pakai sikit je. Jangan sampai satu baju kan, bila berlalu depan kita bau dia menyocok ke hidung, yang itu boleh menyebabkan asma, terutama apabila rakan-rakan bersama dengan rakan-rakan yang duduk dalam satu bilik yang kecil, dalam office dan sebagainya, yang itu boleh menyebabkan dia mengalami asma. Yang ketiga, perubahan cuaca, suhu dan juga kualiti udara. Kalau kualiti udara macam saya cakap tadi, banyak berabuk, mungkin terlalu kering, ataupun musim hujan. Saya pernah jumpa seorang pesakit saya, dia menyatakan bahawa bila musim hujan dia memang akan kena asma sebab dia sangat sensitif pada udara. Kalau aircon pun sama juga. Malah apa yang kadang-kadang saya tak terfikir pada masa tu, dia kata kalau katakan cuaca gelap je, belum hujan lagi, dia dah dapat serangan asma dah. Dia dah dapat dia punya itu mungkin ada faktor stres ataupun ada faktor psikologi yang trigger dia punya bronchoconstriction dan juga inflammation di dalam paru-paru dia. Selain daripada itu, exercise yang over. Yang maksud dia over ni, maksud dia setengah orang tu biasa je, contoh berlari kan, tapi setengah orang tu tak boleh, dia tak biasa berlari. Bila kita suruh berlari, dia kemungkinan mengalami asma. Saya pernah dapat satu cerita dulu, seorang bapa lah mengadu lah masalah anak dia tak boleh nak berlari. Memang anak dia masa tu tak sihat, tetapi ialah dia mungkin salah faham dan sebagainya. Cikgu minta dia lari juga. Apabila dia lari tu, dia pitam dan dia kena asma dan terus kena masukkan hospital. Itu contoh lah. Maksud dia, kalau setengah orang tu kita rasa dia tak boleh berlari, kita jangan paksa berlari, sebab kemungkinan apabila dia lari tu, dia boleh menyebabkan asma, dia boleh menyebabkan blood pressure dia naik dan sebagainya. Dan juga orang yang mungkin terlalu suka, excited sangat. Terlalu excited sangat pun boleh menyebabkan asma. Tengok perlawanan bola kan, pasukan contohlah pasukan JDT menang, terlalu suka sangat, dia boleh kena attack. Sebab tu orang kena asma ni dia tak emosi, dia kena stabil. Dia tak boleh terlalu seronok sangat, dia tak boleh terlalu depressed, yang itu akan menyebabkan boleh trigger menyebabkan asma. Viral infection pun disebabkan apabila masuknya virus dalam paru-paru, dia akan menyebabkan keradangan, bronchial spasm dan sebagainya, dan menyebabkan dia akan mula dapat asma dulu sebelum dia dapat pneumonia. Jadi dia akan rasa susah bernafas, batuk dan sebagainya. Kemudian secondary infection, sama ada bakteria atau mungkin virus yang masuk dalam tu menyebabkan lebih paru-parunya menjadi lebih teruk dan menyebabkan pneumonia. Itu antara dia punya punca-puncanya. Jadi orang yang ada asma ni, pertama sekali apa yang kita komplain. Selalunya orang yang ada asma ni kita tahu sebab dia mungkin dia mengaku kata dia memang saya ada asma. Jadi kita tahu dia mungkin ada asma.
Tetapi untuk orang yang pertama kali, mungkin kita tak sangka dia ada asma, ataupun mungkin kita nak bezakan dia ni asma ke ataupun ni disebabkan oleh heart attack, terutama orang yang adult, orang yang dewasa yang pertama kali dapat serangan asma. Selalunya kita tengok kebanyakannya kanak-kanak kan, daripada kecil sampai ke besar. Jadi nak beritahu juga, kanak-kanak yang kecil ni, apabila dia memasuki sekolah, yang ada asma, apabila dia memasuki sekolah, selalunya asma dia dah tak ada. Biasanya begitulah. Yang ni kita panggil childhood asma. Bila dia dah membesar, dia dah tak ada, dah hilang. Sebab tu orang cakap, ada orang yang mengatakan bahawa masa kecil saya ada asma, bila dah besar saya tak ada asma. Ini mungkin boleh berlaku. Tetapi ada orang yang asma dia berterusan. Berterusan daripada kecil sampai dewasa. Itu pun ada juga. Sebab tu kita nak membezakan sama ada juga orang yang dapat asma ni waktu dewasa. Yang itu sama kita nak bezakan sama ada dia ni disebabkan oleh paru-paru ke ataupun jantung. Okay, tanda dia pertama sekali rasa ketat dekat dada. Sebab apa? Bronchus dah spasm, bronchus dah mengecik. Jadi kita rasa ketat, nak bernafas pun rasa macam tarik nafas pun tak cukup. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan dipijak oleh seekor gajah sebagai contoh. Macam mana nak bernafas? Tak boleh bernafas, nak tarik nafas tak boleh. Dia dah ketat dekat situ. Itu yang pertama. Kemudian dia ada wheezing. Setiap kali kita tarik nafas, dia akan berbunyi. Itu bermaksud dia punya paru-paru tu dah mengalami bengkakan, constriction dan juga banyak secretion dekat situ. Lepas tu dia akan susah nafas. Dia akan rasa macam tak puas nafas. Dia akan rasa macam kalau nak tengok orang yang ada masalah pernafasan ni, tuan-tuan tengok pertama sekali tengok hidung dia. Hidung dia akan kembang. Dia akan cuba dia tarik nafas jadi hidung dia ni dia akan kembang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya otot di leher dia ni dia akan nampak lebih jauh. Dia akan kita nampak, itu dah nampak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nampak dia punya bila kita buka dada dia, kita nampak tulang antara di dada dia lebih prominent apabila tarik nafas. Dia akan nampak di situ, tulang-tulang tu dah nampak lebih jelas. Sebab apa? Sebab dia cuba menarik nafas sekuat yang mungkin. Dan yang keempat, apabila dia baring tu kita nampak, kita panggil dia abdominal respiration. Maksud dia kita tengok berombak perut dada. Perut dia akan cuba terkelom gitu. Sebab apa? Sebab dia cuba menarik dia punya diaphragm tu, dia cuba menarik ke bawah supaya paru-paru tu dapat dikembangkan dengan lebih baik. Itulah tanda-tanda seorang tu yang susah bernafas. Selain daripada tu dia akan batuk. Batuk ni tak berhenti. Batuk ni kita panggil batuk basah, bukan batuk kering. Batuk kering ni selalunya dia tak ada kahak, tetapi batuk basah ni banyak lendir kat situ. Increase production dekat situ. Banyak lendir kat situ. Yang ini yang nampak yang menyebabkan seorang tu lebih susah bernafas, batuk malam, dia tak boleh nak tidur. Dan kalau masa ini, keadaan macam ini adalah keadaan yang emergency, yang tak boleh orang cakap tu kita beritahu tak apa, kita besok pagi kita pergi hospital, tak boleh. Pada malam tu juga, sebab saya bimbang keadaan tanda-tanda gini boleh menyebabkan tiba-tiba oksigen tak cukup, menyebabkan dia boleh meninggal dunia. Dan saya pernah melihat beberapa orang yang datang ke klinik sebagai contoh, memang dah teruk sangat, memang dah beberapa kali dapat gas tapi tak okey lagi, bagi ubat pun tak okey, dekat rumah tak boleh tahan, pergi ke klinik dan akhirnya meninggal dunia, tak sempat buat apa-apa lagi. Jadi inilah yang nak menunjukkan bahawa apabila seorang tu dah susah nafas, bawa segera ke hospital. Jadi boleh saya tengok sikit rakan-rakan kita yang mungkin berada dengan kita. Kita tengokkan terima kasih Puan Hairi, Waalaikumsalam. Puan Mawada, Waalaikumsalam. Hikmah Hassan, Alhamdulillah lebih Selangor. Tuan Haji Saiful Siddiq, apa khabar? Hikmah Hassan, masa belajar SPM memang doktor. Masya-Allah. Zainab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fazil Fauzi, Assalamualaikum. Daripada mana ni? Daripada Shah Alam. Terima kasih. Eza Mahdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuriati Johari. Berkongsi. Terima kasih atas berkongsi. Epul, Waalaikumsalam. Muhammad Talha, Waalaikumsalam. Nur Azwani, Waalaikumsalam. Biana Ahmad, Waalaikumsalam. Aida Iris, Waalaikumsalam. Nur Elmin, Waalaikumsalam. Perpustakaan Kampung Tersusun, Waalaikumsalam. Zainab Osman, kalau bernafas berbunyi itu salah satu simptom asma ke doktor? Ya.
Bila kita bernafas tu berbunyi, itu sebenarnya menunjukkan ada constriction atau bronchoconstriction di dalam kita punya sistem pernafasan kita. Itu mungkin salah satu punya punca bila ada lendir dekat situ, bila ada bronchoconstriction, dia ada susah bernafas dan sebagainya. Yang itu kumpulan-kumpulan simptom ni baru kita sebut sebagai asma. Jadi kita kena bagi ubat, kasih bronchospasm tu release, dia rehat, baru dia akan rasa lega. Siti Hawa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih Zainab Osman. Beza asma dan seput. Ya ni. Asma ni macam saya cakap tu, dia adalah kumpulan beberapa simptom, 3 simptom tadi, iaitu bronchospasm, saluran pernafasan dia mengecut, lepas tu dia ada inflammation di dalam bronchus tu menyebabkan lumen tu menjadi lebih kecil, dan juga dia terdapat secretion ataupun lendiran di situ. Yang itu kita sebut asma. Kalau semput ni term yang kita panggil general. Maksud dia orang yang susah nak bernafas, kita panggil breathlessness. Yang ini kita panggil semput. Dia macam tak puas bernafas. Kalau orang Pantai Timur mungkin dia cakap macam tak ada nyamuk. Yang itu yang kita panggil semput. Orang yang ada sebagai contoh masalah jantung pun, apabila dia tak boleh nafas, kita sebut semput, tetapi dia bukan asma. Jadi kena bezakanlah. Asma tu memang specifically merujuk kepada masalah paru-paru, sementara semput ni term dia terlalu general. Cik Mi, Waalaikumsalam. Azul, Waalaikumsalam. Perpustakaan Desa Sungai Pelong, Waalaikumsalam. Terima kasih berkongsi. Rahim Syah Alam, Waalaikumsalam. Nur Samsina Zulkafi, Waalaikumsalam. Nur Fatihah Seman, terima kasih. Perpustakaan Desa Kalumpang, Waalaikumsalam. Nur Syamila, Waalaikumsalam. Muhammad Farhan, Cik Aina. Saya nak tengok ke mana kalau ada perkongsian berkenaan dengan asma. Mas Liza Isa, Waalaikumsalam. Cik Nur Jempawan, Mat Abu. Benarkah orang yang ada asma ni tidak boleh minum ais ataupun mitos dan kebenaran? Terima kasih. Ini satu soalan yang menarik lah. Selalunya apabila macam saya cakap tu, ada setengah orang tu dia sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, perubahan suhu di sekelilingnya. Setengah orang sebagai contoh daripada Malaysia mungkin pergi ke negara sejuk, tiba-tiba dia dapat asma. Sebab tu kalau nak pergi overseas ada asma, kena make sure kena bawa ubat. Sebab apabila kita berada di luar negara tu, kita tak tahu sistem kesihatan dekat sana macam mana, pergi hospital macam mana, pergi ke klinik, mungkin bayarannya dan sebagainya. Jadi kena bawa tu. Jadi bagi kita di Malaysia pun sendiri, terutama di musim panas ni kan, apabila kita terlalu panas ni kadang-kadang kita nak air yang sejuk. Tapi apabila air sejuk tu masuk ke dalam kita punya esophagus, dia masuk ke dalam esophagus, dia sebenarnya membawa udara, membawa haba, membawa suhu yang sejuk, dia mungkin akan trigger organ ataupun structure di sekitar dia, terutamanya bronchus. Dan bronchus kalau dia terlalu sensitif, memang dia akan menyebabkan constriction dan dia akan trigger untuk mendapatkan asma. Setengah orang tu. Begitu juga setengah orang kadang-kadang dia kata, doktor saya makan tembikai. Saya makan tembikai je saya dah dapat asma. Yang itulah sebab tu kadang-kadang kita macam tak terfikir logik dia, tetapi memang setengah orang tu saya akan tunjukkan bagaimana pemeriksaan darah untuk sensitivity ni penting. Sebab setengah orang tu saya nak beritahu kadang-kadang dia alergik nasi, dan saya tahu ada pesakit saya memang dia alergik nasi. Ni kadang-kadang kita pun fikir macam mana tetapi dia terpaksa makan nasi jugalah, dan akhirnya kulit dia eczema tu memang tak berapa cantik lah, walaupun makan ubat dia kontrol macam gitu je. Sebab dia memang terpaksa makan nasi dan dia alergik kepada nasi. Dan juga orang yang musim panas ni, saya cadangkan bagi mereka yang ada asma, kurangkan minum sejuk daripada petik ais tu terutamanya. Kalau orang yang tak ada asma tu bolehlah kita kurangkan sikit, tetapi yang ada asma ni sangat sensitif, selalunya mula-mula akan batuk, akan sesama, dan akhirnya tak lama kemudian dia akan mengalami asma. Yen Failin, selamat malam. Perpustakaan Desa Pulau Betong, Waalaikumsalam. PPAS Pekan Bestari Jaya, terima kasih. Zamila Samingan daripada PPAS, Waalaikumsalam. Jun Lee, Aisyah, Osman, Sabrina, Abdul Rashid, Munalizan, Saleh, Afzan Muhammad, Waalaikumsalam Tuan. Ayu Zalinda. Okey, pertanyaan dia. Doktor, betulkah sekiranya ibu bapa kita ada penyakit asma, salah seorang daripada anak atau cucu kita akan dapat penyakit ini? Yang ini betul. Ini masalah
kita sebut sebagai masalah genetik ataupun masalah keturunan. Dalam kajian ini menunjukkan kalau seorang tu, kita ada ibu dan ayah, kalau ibu sahaja atau ayah saja yang ada masalah asma atau apa saja masalah alergi ni, sama ada eczema ke, psoriasis ke, allergic rhinitis je, kemungkinan untuk anak mendapat asma tu 25%. Kalau ibu atau bapa, anak dapat 25% dan anak-anak lain kemungkinan tak ada. Cuma dia ada pembawa lah, dia pembawa genetik itu. Maksudnya kalau dia mungkin berkahwin dengan seorang lagi yang ada asma, kemungkinan anak dia pun akan dapat asma. Tapi kalau ibu dan ayah memang ada masalah alahan ni, kebarangkalian untuk anak mendapat asma tu lebih tinggi, 75%. Sebab tu bagi yang kita yang tahu kita ada masalah sensitivity, asma, eczema, psoriasis ataupun allergic rhinitis ke sinusitis, dan kita pun tahu isteri kita pun ada masalah allergik ni, jadi kita kena beri perhatian sikit pada anak kita sebab anak kita kemungkinan dia ada. Kalau dia tak ada tu bagus, tetapi dia boleh mencetuskan bila-bila masa saja. Itu yang kita kena perhatikan. Kadang mungkin dah sampai umur 4 tahun tak ada asma, tak ada masalah. Tiba-tiba satu hari seperti contoh dia mandi dekat kolam, dekat hotel terlalu lama sangat, tiba-tiba dia dapat semput. Yang itu menyebabkan trigger, dan trigger ni selalunya kita bimbang dia akan berlarutan sampai dewasa. Kalau dia bernasib baik, bila dia dah sekolah rendah tu dia dah stop dah dan tak ada. Itu antara punca antaranya lah. Puan Wijaya, Kedah Sami, selamat malam. Terima kasih daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Norayati, macam ada violin di dalam paru-paru, betul. Itu sebab tu dia bunyi dia halus saja. Orang yang ada asma dia bunyi itu halus saja bila dia tarik nafas, terutama bukan dia hembus. Bila tarik nafas, itu memang macam violin lah bila dia tarik nafas. Itu memang tanda-tandanya bronchospasm dan juga mungkin ada secretion dekat situ. Selalunya saya minta dia batuk banyak. Kalau batuk dia dah longgar, lepas tu dia dah hilang, kemungkinan banyak secretion saja. Tetapi kalau masih lagi kekal, kemungkinan dia dah ada asma dah tu. Ya betul, Puan Hairi, Encik Hairi, halus dan nyaring. Rosita, Rashid, Waalaikumsalam, Linda Sulaiman. Betul ke orang kalau kata asma dari kecil kanak-kanak, asma itu akan pulih semula jadi bila dah besar? Yang ni saya cakap tadi, setengah orang tu dari kecil memang ada asma, tapi bila dia masuk sekolah rendah, berumur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dia boleh hilang sini. Dan selalunya tak membawa kepada dewasa. Tetapi boleh juga berlaku semula. Tetapi ada orang daripada kecil terus bawa ke dewasa. Itu perbezaan dia. Sebab tu kalau dia betul-betul jaga, dia dah tak ada, dia kawal dengan baik, benda tu dah memang mau cakap tu tak ada lah. Sebab jarang, saya pernah tengok lah, bila kita berbual dengan rakan-rakan kita, memang kata dah anak dia dulu memang masih kecil selalu semput, tapi bila dah sekolah mungkin dia banyak bergerak, hormon dia dah bagus dan sebagainya, dia dah lebih baik. Cik Hairi, Hussein kata betul doktor, bagi melegakan. Ya. Noranis Rahim, Assalamualaikum, daripada PAPP. Nur Syamila, adakah penyakit asma ini akan berlanjutan dalam tempoh tertentu akan terhenti sendiri? Inilah masalah tadi tu Puan Nur Syamila, saya beritahu tadi ada kanak-kanak tu apabila masuk sekolah rendah dia dah berhenti, tetapi ada yang tu berterusan sehingga dewasa. Jadi kadang-kadang sebab tu kalau kita sambung sikit kita punya perkongsian ni berkaitan dengan jenis-jenis asma. Dan sebab tu asma ni saya ada banyak macam jenis, cuma saya bagikan kepada 3 supaya kita boleh faham. Pertama sekali kita panggil dia childhood asthma, maksudnya asma daripada kecil. Yang kedua kita panggil dia adult onset asthma, asma ketika besar, dan juga asma yang kita sebut sebagai occupational asthma, maksudnya asma yang disebabkan oleh pekerjaan semasa dewasa. Jadi childhood asthma ni selalunya pada kanak-kanak lah, kanak-kanak selalunya apabila dah berusia antara 3 hingga 4 tahun sehingga dia masuk ke sekolah. Yang ini kita panggil asma ni dah bermula daripada kanak-kanak sekali lagi. Sama ada dia boleh berlanjutan sehingga ke dewasa ataupun apabila dia dah masuk sekolah dia dah tak ada. Punca-punca dia kalau kita tengok sebagai contoh, kadang-kadang ni sering mendapat masalah respiratory infection.
Maksud dia selalu masuk ke hospital disebabkan oleh bronchiolitis ataupun disebabkan oleh pneumonia. Masih kecil lagi dah 2-3 kali masuk hospital. Jadi paru-paru dia tu dia lebih sensitif. Jadi kalau dia sejuk ataupun mungkin dia ada habuk, dia mudah untuk mendapat asma. Itu yang pertama. Ataupun disebabkan oleh rokok tadi saya. Asap rokok tadi sebab tu asap rokok ni kanak-kanak ni kita mintalah kalau ada perokok tu kurangkan rokok, kalau nak rokok tu di luar, sebab setengah kanak-kanak ni memang dia orang cakap tu dia sensitif sangat terhadap asap rokok, daripada kecil dia akan mengalaminya. Pada allergen yang saya sebutkan tadi, air pollution ataupun air pollution ni saya bimbang sekarang ni, sebab contoh kalau kita duduk di kawasan industri kan, sebab contoh kalau di Johor ni saya nampak, sebab contoh di Pasir Gudang contohlah kita bimbanglah mungkin ada asap yang naik daripada kilang dan sebagainya, terutama asap-asap dan kilang chemical. Apabila hujan turun, kemungkinan dia mungkin pada orang biasa tak ada masalah, tetapi orang yang ada masalah pernafasan ni dia mudah untuk mendapatkan asma, untuk mendapatkan masalah paru-paru ni. Kemudian mungkin juga disebabkan saya sebut tadi masalah udara yang sejuk, udara yang panas, terlalu suka kanak-kanak ni, terlalu happy sangat ataupun terlalu stres, kadang-kadang exercise, kadang-kadang main bola. Saya pernah nampak dulu masa saya kecil, kawan saya pemain bola tiba-tiba dia kena semput. Baik-baik tak ada semput, tiba-tiba kerana sonok sangat pemain bola boleh menjadi semput. Itu dia kanak-kanak. Kalau kita panggil adult onset pula, adult onset ini selalunya disebabkan oleh memang dia dah mengalami masalah pernafasan. Sebab contoh dia ada pneumonia. Dia mengalami masalah hormone factor, dia masalah obesity, masalah stres. Stres seperti saya selalu beritahu, dia boleh menyebabkan ketidakseimbangan sistem tahanan kita. Sama ada dia terlalu orang cakap hypersensitivity ataupun dia dah tak ada langsung reaction. Yang ni yang bahaya untuk infection. Tapi hypersensitivity ni dia boleh menyebabkan antaranya ialah asma. Dan itu disebabkan yang kita sebut sebagai adult onset asma. Satu lagi yang kita sebut sebagai occupational. Occupational ni asma yang dapat apabila berada di tempat kerja. Dulu dia tak ada asma, kecil tak ada asma, dia tak ada asma masa dia dewasa, tetapi apabila dia bekerja, sebagai contoh, bekerja di mana? Yang biasanya antaranya yang bekerja di kedai-kedai yang menjual haiwan, sebab saya cakap tadi lah, ada habuk, ada bulu-bulu ataupun dia bekerja di zoo, ataupun dia bekerja di makmal yang berkaitan dengan haiwan, ataupun dia bekerja di ladang ternakan, ataupun mungkin dia bekerja di tempat yang banyak habuk, seperti contoh kilang tepung, kilang kayu, industri kayu, industri yang guna banyakkan chemical, sebagai contohnya salon tu memang menggunakan banyak chemical untuk membersihkan atau mewarnakan rambut, boleh juga menyebabkan asma. Jadi itulah antara punca apabila dah besar. Jadi yang menjadi kita bimbang ni, bila masalah asma ni dia lambat baik. Selalunya asma ni dia respon dia cepat je. Setengah orang tu ambil inhaler yang warna biru tu dia dah okey, ada setengah tu yang tak okey. Yang ini yang kita sebut sebagai difficult to control and severe asthma. Yang ini bila kita kaji itu kadang-kadang bukan disebabkan oleh masalah ubat tak bagus, tetapi cara menggunakan sebagai contoh inhaler yang tak betul kan. Yang ini nanti kita akan bincanglah di akhir ini bagaimana untuk menggunakan inhaler yang betul, sebab kebanyakan inhaler yang kita guna ni bukan masuk ke paru-paru tetapi masuk ke dalam perut. Cara teknik yang tak betul. Okey, kita tengok lagi mungkin rakan-rakan kita yang nak berkongsi tentang asma ni. Okey, Puan Nuraini, saya minta maaf kalau tuan-tuan, puan-puan saya tak sebut nama tuan-tuan, mungkin saya terlepas pandang. Daripada PPAS Selangor, Perpustakaan Desa Mane Urai. Waalaikumsalam. Zati Rahim. Waalaikumsalam. Norayati Johari. Terima kasih. PPAS Pekan Bestari Jaya. Doktor, ada orang asma, badan dia gatal-gatal je. Ini pun satu soalan yang menarik. Memang apabila seorang itu dia ada asma, seperti mana saya cakap tadi, dia mungkin ada satu masalah je. Ada orang ada dua masalah sekali. Ada orang mengalami tiga masalah. Macam saya cakap tadi, dia ada tiga. Pertama sekali berkaitan dengan kulit. Eczema, kadang-kadang dia ada psoriasis, itu yang kulit. Yang kedua, disebabkan oleh masalah sinus, ataupun hidung dia selalu berair, rhinitis kita panggil. Yang ini pun
punca masalah sama saja. Dan yang ketiga adalah paru-paru yang kita sebut asma. Sebab tu setengah orang tu ada asma, kulit dia gatal. Ada orang tu setengah asma, mata dia berair. Ada orang tu asma dengan hidung dia berair, sinusitis ya. Sebab tu kadang-kadang tu penyakit tu datang serentak dua kali sekali, kadang-kadang tiga-tiganya berlaku, kadang-kadang hanya satu saja. Sebab tu kadang-kadang kita tengok heran juga orang ada asma tapi kulit dia gatal. Itu sebab datang sekali ya. Okey, Puan Rubiana Ana, terima kasih. Muhammad Farhan, Amirul Ahmad, Muhammad Asril, Zainab Osman, Zainab Haji Osman. Betul ke kacang parang tak boleh makan untuk orang yang ada asma? Jadi untuk orang ada asma ni, kacang parang ni selalunya tidak sesuai dimakan oleh orang yang ada G6PD ya. G6PD ni boleh menyebabkan dia sel darah merah dia akan pecah. Dia menyebabkan dia ada anemia, lepas tu dia boleh menyebabkan HB dia atau hemoglobin dia akan menjadi rendah. Itu kacang parang selalu. Tetapi untuk asma ni, kacang yang selalu yang dibimbang ni adalah kita panggil peanut. Peanut ni kalau di Malaysia ni saya tak jumpa lagi orang yang ada alergi yang teruk terhadap peanut. Tetapi kalau di US, di Europe memang peanut ni boleh menyebabkan kematian. Jadi kalau orang nak bunuh dia senang saja, kadang-kadang dia letak je peanut butter dalam roti, dia letak margarine dekat situ, tak rasa peanut, makan, lepas tu memang terus susah bernapas, paru-paru dia akan menjadi constriction, dia mengalami anaphylaxis dan akhirnya dia boleh meninggal. Macam orang yang kena gigitan tebuan kan, dia punya anaphylaxis tu berlaku ke seluruh tubuh dia dan paru-paru tu terutamanya akan mengalami asma, constriction of the bronchus, secretion banyak, dia tak boleh bernafas dan terus meninggal dunia. Sebab tu di Malaysia saya tak jumpa lagi. Tetapi tuan-tuan yang mana rasa mungkin ada, apa yang tuan-tuan boleh buat adalah buat pemeriksaan darah untuk alergi. Boleh pergi ke mana-mana klinik ataupun ke makmal swasta, beritahu dia nak tengok package pemeriksaan darah bagi alergi. Nanti dia akan bukakan satu package. Perempuan kena tengok jenis pemakanan. Jenis pemakanan ni penting sebab saya ada seorang pasien saya, dia kata dia alergik pada daging lembu. Kadang-kadang kita macam betul ke ni kan, daging lembu biasa kita makan, tapi kata memang dia tak boleh makan. Dia makan, dia akan terus ada asma. Dan dia beritahu abang dia pula bukan saja tak boleh makan daging lembu, tetapi dia tak boleh makan kuah daging lembu. Dia sangat sensitif sangat. Sebab tu bila buat package nanti tuan-tuan tengok terhadap makanan. Bukan setakat orang cakap tu habuk, hama atau apa bulu kucing ke bulu haiwan dan sebagainya, tetapi terhadap makanan. Sebab makanan paling penting. Begitu juga terhadap seafood, terutama udang, sotong. Setengah orang tu dia menyangka dia ada alergik pada udang. Bila dia buat pemeriksaan rupanya tak ada. Jadi dia boleh bebas makan seafood. Cuba contoh. Ada orang tu dia tak menyangka dia ada alergik pada telur putih. Jadi dia tak tahu bahawa kuih baulu tu dia ingat dia boleh makan, tapi bila dia makan je dia dah start dah ada hidung berair, ada batuk, tapi belum setakat asma lagi. Itu menunjukkan bahawa dia ada alergik kepada telur, terutama telur putih tu. Jadi kita kena tengoklah juga orang yang ada alergik pada, sebagai contoh pada udang, dia tak boleh makan belacan. Dan belacan tu bukannya kita makan belacan begitu, tetapi dia masukkan ke dalam masakan kita. Kalau masakan kita sebagai contoh ada belacan, orang yang ada alergik, sudah tentu dia akan mengalami alergi. Jadi kalau tuan-tuan buat pemeriksaan tu, perempuan terutamalah sebagai contoh anak tuan-tuan ada masalah eczema yang teruk sangat, bagi ubat pun tak kontrol dengan baik, ataupun asma yang kerap berlaku, yang ini saya ingat worst to do the test. Walaupun kita bayar mahal sikit, tetapi kita boleh menjadikan dia sebagai panduan seumur hidup. Apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan. Begitu juga dengan susu. Setengah orang tu dia ingat dia boleh dia minum susu, dia ceret berit. Dia kata susu ni mungkin dah rosak. Tapi sebenarnya bukan masalah susu yang rosak, tetapi kemungkinan dia ada alahan, alergik terhadap protein susu, ataupun dia mungkin dia tak ada lactose, dia ada masalah intolerance, lactose intolerance. Bukan masalah dia susu rosak, tetapi masalah body dia atau tubuh dia tak boleh menerima kehadiran susu dalam perut dan juga dalam usus. Okey, kita tengok sikit lagi perkongsian rakan-rakan kita. Norizawati, terima kasih. Muhammad Saufi,
Effandi, terima kasih. Lip kecil, terima kasih. Waalaikumsalam. Azman Muhammad, terima kasih. Rumah buku, terima kasih. Elawati Rizwan, terima kasih. Waalaikumsalam. Aziyanti, waalaikumsalam. Azizah daripada Penang, waalaikumsalam. Tomato Montel, terima kasih. Waalaikumsalam. Tan Junyu, selamat malam. Perpustakaan Desa Teluk Tempoyak, Nur Aini Umaira, Azafran Azara, Syamil Izzat Ismail, Ima, Azliza Syuksan, Mawadah Baihaki. Kalau jerebu pun boleh menyebabkan asma ke doktor? Ini satu soalan yang menarik. Dia tanya kalau ada jerebu boleh tak menyebabkan asma? Ya. Jerebu ni selalunya disebabkan yang berlaku di Malaysia lah. Di Malaysia dan juga di kawasan Asia Tenggara sebabkan oleh pembakaran hutan. Sama ada dengan sengaja atau tak sengaja. Jadi dia punya bukan sahaja asap daripada pokok tu yang menyebabkan jerebu, tetapi dia ada kita panggil partikel-partikel yang berterbangan dan sudah tentulah apabila masuk ke dalam paru-paru kita boleh menyebabkan asma. Sebab tu yang ada masalah asma ni selalunya ketika musim jerebu kita bercadangkan supaya dia pakai mask kan. Kita pakai N95 itu supaya dia partikel-partikel kecil pun tak boleh masuk ke dalam tubuh, dalam rongga hidung. Sekarang ni dalam musim virus ni lagilah, partikel virus ni lebih kecil daripada jerebu tu. Dia boleh masuk ke dalam hidung kalau ada orang batuk di sekitar kita. Nur Asigim, terima kasih Puan Norawati Johari. Kadang tersedak je pun boleh jadi asma. Tersedak ni mungkin sebab refleks. Apabila perut kita ni bukan refleks, reflux. Apabila kita makan jadi dia naik ke atas, yang itu yang kadang-kadang kita bimbang sedikit masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan trigger untuk menjadikan asma. PPS PD Jenderal Hilir, terima kasih. Hari Husin, mungkin Aida Iris, panas sangat pun tak boleh, nanti kena asma juga. Ya betul, orang yang ada asma ni memang dia, yang pertama sekali saya harap emosi dia kena stabil. Itu yang kita bimbang tu sebab dia, apa saja pun sama ada terlalu excited, terlalu panas, terlalu tak selesa, terlalu geram, terlalu sedih, itu pun boleh mendapatkan asma. Setengah orang tu dia okey je. Putih Sewangi, terima kasih. Staf dari PNM Kampung Melayu Keluang, Mawadah Baihaki. Adakah makanan juga menjadi punca asma? Ya Puan, asma, tetapi selalunya yang menjadi punca asma adalah benda yang masuk ke dalam paru-paru. Masuk dia habuk dia tetapi macam saya cakap tadi, asma pun boleh sebabkan exercise, excited, apa lagi, disebabkan oleh perubahan cuaca saja, itu pun dah boleh menyebabkan asma. Makanan juga pun boleh menyebabkan asma. Jadi berhati-hatilah terhadap makanan yang kita rasa dia alergik. Setengah orang tu dia dah tahu dah, bila dia makan je pertama sekali hidung dia akan berair. Mungkin berair tu itu rhinitis, tetapi kalau dia tak jaga, kita bimbang dia akan melibatkan paru-paru. Rusda Liza, waalaikumsalam. Liza Kezek, waalaikumsalam. PPSPD Cenderam Hilir, adakah asma ini penyakit keturunan? Yang ini saya dah beritahu tadi. Saya harap Puan, saya menjawab soalan Puan tadi. Liza Kezek, terima kasih. Mawadah Baihaki, saya mendapat asma sejak bekerja. Tengok Puan punca dia. Adakah disebabkan oleh tempat kerja ataupun mungkin disebab adulthood asma tu. Yang tu disebabkan oleh masalah-masalah yang lain tak, sama ada hormon, obesity, masalah kita tak orang cakap tu, masalah stres dan sebagainya. Lizawan, waalaikumsalam. Yusniza, terima kasih. Norayati, keadaan perut dia pun lain macam. Rozita Rashid, Siti Nazira, Miskia, ramai Saya minta maaf kalau saya tak dapat baca nama perempuan ni. Orang dah ada 76 dalam ni. Tapi saya mengharapkan agar perkongsian kita bermanfaat, saya sambungkan terus kepada rawatan dia. Cik Ismail boleh tunjuk pada slide satu lagi? Okey, yang slide ini kita nak menunjukkan bahawa dia ada dua jenis. Yang ini kita panggil dia inhaler. Yang satu lagi yang kita tengok dekat mesin, yang selalunya dia ada di klinik,
Kalau ada asma pergi ke klinik, selalunya doktor akan bagi gas. Sebenarnya bukan gas lah, sebenarnya ada Ventolin solution, dia diffuse di dalam mesin nebulizer. Yang itu kita panggil dia mesin nebulizer lah. Yang ini inhaler. Semua saya nak beritahu ni, inhaler ni dia ada dua jenis. Satu yang warna biru dan satu yang berwarna coklat. Jadi jangan confuse. Sebab yang berwarna biru ni yang kita panggil reliever. Maksud dia bila kita semput, yang perlu kita ambil adalah berwarna biru. Jadi kita ambil satu atau dua dos sebelum kita pergi ke klinik. Sebagai contoh kan, kita dah rasa macam berat, dada kita dah berbunyi, sebelum pergi klinik tu kita ambil lah satu atau dua dos. Dalam perjalanan tu tiba-tiba kita masih lagi tak selesa, kita boleh ambil satu atau dua dos. Jangan ambil terlalu banyak sebab kadang-kadang setengah orang tu dia boleh menyebabkan jantung berdebar-debar. Itu salah satu daripada kesan sampingan salbutamol. Setengah orang tu bila dia ambil nebulizer terlalu banyak ataupun dia makan pil salbutamol tu, dia mengalami debaran yang laju. Kalau saya pertama sekali kena kurangkan dos tu. Mungkin dia bagi ubat tu dos yang lebih, ambil sikit saja, ataupun kita gabung dengan steroid sikit supaya dia punya kesan sampingan tu kurang. Jadi steroid ni kalau kita ambil 2-3 hari tak ada masalah dalam dos yang rendah, dia akan membantu kita. Okey, yang biru ni pertama sekali kena ambil dia, kena goncang. Tuan-tuan kena goncang benda tu, goncang, pastikan dalam tu kalau tak silap saya ada berbola logam atau berbola plastik yang kuat. Bila kita goncang tu dia akan meratakan keseluruhan tu, keseluruhan gas di dalamnya. Gas tu yang kita panggil dia Ventolin dalam bentuk gas. Jadi kita tarik nafas, kita goncang tu, lepas tarik nafas, lepas tu letak kat mulut, kita tekan, terus kita tarik nafas seolah-olah kita bernafas. Tahan agak-agak 5 saat supaya dia masuk sikit dalam paru-paru, baru kita lepaskan ke mulut. Jangan tuan-tuan datang terus chat. Dia chat ni selalu masuk ke ruang mulut saja. Jadi dia tak masuk ke paru-paru. Sebab tu dia tak berkesan. Ataupun kita tekan, kita telan, dia akan masuk ke dalam perut kita. Sebab tu kena goncang, letak kat mulut, tekan satu, tarik nafas. Tahan supaya dia masuk pelan-pelan ke paru-paru kita. Dah masuk agak-agak tu baru kita lepas. Barulah dia diconsider masuk ke paru-paru. Setengah kebanyakan kita tu lah tersilap. Kita nak cepat sangat. Mungkin hanya berada di permukaan mulut saja, di dalam mulut saja, ataupun mungkin dia masuk ke dalam perut. Begitu juga kalau sebagai contoh orang yang coklat ni, sana doktor bagi apabila dia melihat seorang tu dah tak boleh kawal lagi. Sebagai contoh dia keluar hospital, dia keluar ward. Kalau ward ni maksud dia pun masih ada lagi. Sesekali masih ada sikit. Selalunya dia akan bagi tablet dan juga yang berwarna coklat ni. Yang warna coklat ni kena pakai setiap hari. Mungkin satu hari 3 kali, satu hari 2 kali. Tetapi yang biru ni hanya pakai apabila kita mengalami susah nafas. Dah bunyi. Sebab Ventolin ni tujuan dia untuk mengembangkan saluran bronchus tu. Sementara yang coklat tu adalah steroid. Jadi steroid ni kita masuk ke paru-paru, dia akan mengurangkan lendir dan mengurangkan inflammation di dalam bronchus. Itu tujuan dia. Kalau tak okey juga, kemungkinan doktor akan bagi tablet. Tapi tablet ni masalahnya dia pergi ke seluruh badan. Itu kadang-kadang menyebabkan degupan jantung laju, kita mungkin rasa tak selesa nak tidur dan sebagainya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai inhaler. Satu lagi Encik Ismail, kita tengok sikit Ventolin nebulizer. Tadi yang kecil tu biru disebut sebagai inhaler, yang ini nebulizer. Nebulizer ni, inhaler juga ni bagi kanak-kanak, kemungkinan dia orang tak pandai nak menggunakan inhaler. Selalunya kita ada satu spacer yang kita panggil, disambungkan dengan inhaler, letak dekat mulut dan kita press. Jadi kanak-kanak tu boleh bernafas macam biasa. Di situ ada granule Ventolin dan dia bila naik nafas tu dia akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi kita galakkan anak-anak kita yang ambil nebulizer dan juga ada dia punya alat tu supaya tarik nafas perlahan. Lepas, tarik nafas pelan-pelan, lepas, jangan bercakap, tarik nafas pelan-pelan tu. Jadi dia akan masuk ke dalam paru-paru. Sebenarnya nebulizer ni sama juga. Dia dalam bentuk cecair, cuma dia akan
membentuk sebagai wap, dan kita tarik nafas. Sebab tu kalau anak kita ni selalulah kena asma ni, saya rasa elok kot beli nebulizer ni. Nebulizer pun saya rasanya tak mahal, dalam 100 lebih. Bagi mereka anak-anak kita sebagai contoh yang ada kahak, ada lendir banyak, kita boleh letakkan, dia ada nombor saline, kita pergi farmasi tu letak dalam nombor saline, dia dah akan rasa lega. Tapi kalau sebagai contoh kalau dia ada asma, kita boleh minta prescription lah, dapatkan Ventolin solution, kita masukkan satu, mungkin dia lega, terutama kalau contoh kita nak pergi bercuti dan sebagainya. Yang ini saya ingat perlu. Jadi kita tengok sikit lagi rakan-rakan sebelum kita mengakhirinya. Saya minta maaf sekali kalau saya tidak menyebut nama tuan-tuan, puan-puan, prima dona-dona. Waalaikumsalam, Miskiyah, Norayati. Bila tengok orang asma, kadang-kadang kita sekali rasa macam sesak nafas. Betul puan. Yang ini psikologi, terutama bagi mereka yang ada anxiety disorder, anxiety disease ni yang biasanya. Kadang-kadang bila dia tengok orang susah menafas, dia pun rasa macam. Saya pernah tengok dulu, masa saya bekerja dulu. Ini sebagai pengajaran, bukan kita nak bercakap dengan orang. Saya buat round masa dulu di hospital. Kita ada seorang pesakit asma kita ni, dan juga ada seorang tu baru dapat heart attack. Jadi bila kita pergi ke sana, kebetulan mungkin dia rasa tiba-tiba dia rasa heart attack tu, jadi kita buat CPR, tak lama kemudian dia meninggal dunia sebab kita tak dapat selamatkan masa tu. Ini dalam ward. Tetapi yang melihatnya tu, ada seorang tu dia mengalami memang masalah, dia ada asma. Lepas saja dia tengok orang tu meninggal, dia pun tiba-tiba dia dapat asma, dan bila kita bagi nebulizer dan semuanya memang terlalu teruk, dan masa itulah yang kita kandang macam pun tak faham, tiba-tiba dia pun pergi juga. Dan pada hari tu saya masih ingat lagi sebab benda tu 2 orang, seorang dapat heart attack, seorang lagi dapat asma. Sebab mungkin dia terlalu ada anxiety masa tu, dia datang panic attack masa tu kan. Sebab tu orang yang ada panic attack, ada anxiety ni, dia punya emosi kena stabil. Jangan tengok benda-benda yang rasa tak boleh tengok tu, jangan tengok. Sebab dia akan menyebabkan macam-macam berlaku. Dia kadang ada GERD, kadang dia ada semput, asma dan sebagainya. Okey, Ayang Mun, terima kasih. Saadia Abdullah, Linda Osman, Asia, Cik Din, Putri, Kota Mahsuri, Norafida. Adakah asma ada kaitan dengan eczema? Ini Puan Norafida bertanya, adakah asma berkaitan dengan eczema? Saya dah sebut tadi, asma adalah sebahagian daripada hypersensitivity. Begitu juga dengan eczema dan juga allergic rhinitis dan sinusitis. Jadi ada 3. Asma, eczema, sinusitis. Yang itu semua disebabkan hypersensitivity. Jadi seorang tu boleh ada satu saja, ada 2 atau ketiga-tiganya. Jadi fahamlah kenapa orang ada asma boleh dapat eczema juga. Syaida, Waalaikumsalam. Berhati-hati puan, minum air kosong. Untuk mereka yang ada asma ni, saya cadangkan banyak minum air suam, air kosong, sebab dia sangat membantu. Dr. Husna Yusof, kalau kita lepas main, lepas tu kita batuk, kategori asma dikejut, tak. Tapi mungkinlah tanda-tanda awal untuk dapat asma. Sebab tu kena minum air suam, dia sangat membantu. Sebab saya cakap tadi, dia permulaan dia, allergic hypersensitivity kita, apabila kita mungkin terlalu excited ataupun kita exercise, dia akan mula keluarkan sesama dulu, mungkin dia akan batuk sikit, tetapi dalam paru-paru dah nak start dah tu, bronchoconstriction, ada larian dalam bronchus. Sebab tu itu tanda-tanda awal. Jadi orang yang macam itu, minum air kosong, berhati-hati kalau ada tanda tu, pastikan kalau ada Ventolin biru tu baguslah, kalau tak berjaga-jaga sikit. Nur Syamila, terima kasih. Sabaria, terima kasih. Puan Zam. Terima kasih. Ika Abika, terima kasih. Putri, Kota Mahsuri. Resdung ada kaitan dengan berkaitan. Saya sebut tadi. Sekali saya sebut asma, eczema, kulit dan juga masalah sinusitis ni ataupun kita sebut sebagai resdung. Dia berkaitan. Boleh dapat 1, dapat 2 atau ketiga-tiganya sekali. Nur Ain, doktor nak tanya, ada yang bagi petua suruh tepuk dada dan belakang bila nampak penat dan lama-kelamaan dia akan hilang. Betul ke? Yang itu untuk yang ada batuk. Batuk lendiran atau secretion kan. Bila dia batuk, dia punya kahak tu terlalu banyak. Jadi kalau di ward selalunya pegawai fisioterapi dia akan ketuk. Dia akan buat macam gini tangan, lepas tu dia ketuk belakang.
bukan gini sakit. Dia buat macam gini supaya kena tu dia tak berapa sakit, tetapi dia membantu melongkahkan dalam masa mudah tu dislodge semua secretion tu. Kalau ada secretion dekat situ lah. Tetapi orang ada asma tu macam saya cakap tadi, dia bukan saja masalah secretion tetapi juga masalah ada constriction bronchial, sebab tu dia memerlukan Ventolin. Mawadah berkongsi pengalaman. Saya pernah diserang asma yang teruk selepas saya menghidu bunga sakura di Tokyo. Betul puan. Maksud dia memang dia punya pendebungaan bunga tu dia boleh masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau kita ada asma tu berhati-hatilah, jangan menghidu terlalu dekat sebab dia mungkin akan masuk ke dalam sirip pernafasan kita. Rohaimi Mak Rashid, terima kasih. Waalaikumsalam. Maulana Basli, salam. Okey, Waalaikumsalam tuan. Afiqah, Waalaikumsalam. Maidah Yahya, Waalaikumsalam. Zuraidah, Assalamualaikum doktor. Betul ke asma ini penyakit keturunan? Jika tak kena asma akan kena eczema. Yang ini saya dah sebut tadi Dia berkaitan dengan keturunan. Dia boleh datang dengan tiga bentuk, asma, eczema dan juga sinusitis ataupun yang kita sebut sebagai residu. Boleh dapat satu, dua atau ketiga-tiganya sekali. Ini pun mungkin saya dah jawab. Ayang Moon, semasa kecil ada asma, lepas masuk sekolah hilang. Tapi boleh dewasa datang kembali. Tu saya kata tadi, setengah orang tu dia masa kecil memang ada asma, masuk sekolah rendah je dia dah tak ada. Tetapi bila dah dewasa, dia boleh dapat asma semula atas sebab-sebab seperti contoh tadi, ada habuk tempat kerja, ada terlalu stres, ada apa lagi, ada terlalu setengah orang tu tempat kerja ada bahan kimia dan sebagainya, dan dia boleh menyebabkan asma dia berulang. Rosita Ramli, terima kasih. Siti Sarah, Waalaikumsalam. Mawadah, doktor saya sudah ada asma 20 tahun, dah wadut banyak kali dan emergency banyak kali. Saya ada menyimpan inhaler biru tua dan koko tu. Saya akan sembuh dari asma kalau saya tak makan ubat saya akan sembuh ke dari asma kalau saya tak makan ubat setiap hari? Kalau kita sebagai contoh asma dia ada kategori yang ada asma datang setiap minggu, ada asma datang setiap hari, ada asma yang datang mungkin sebulan sekali, ada asma yang datang setahun sekali, ada asma yang mungkin datang mungkin 10 tahun sekali. Jadi bagi puan yang dah ada asma, yang kerap ada asma ni, pertama sekali memang kena ambil lah ubat tu, Ventolin. Tetapi Ventolin tu kadang-kadang dia boleh menyebabkan rasa tak selesa, jantung berdebar dan sebagainya. Sebab tu doktor akan bagi sikit steroid tu supaya mengurangkan lendir di dalam paru-paru. Tetapi itu pun mungkin low dose. Tetapi untuk lebih cepat pergi ke paru-paru, selalunya doktor akan bagi inhaler sebab dia akan masuk terus ke paru-paru. Jadi cara yang terbaik waktu coklat tu, bila susah nafas ambil yang warna biru. Kalau tuan-puan ada inhaler, saya hari ni baru lepas ada seorang tu masuk KPJ, saya nak beritahu dia dapat masalah pneumonia. Memang kahak banyak dalam paru-paru dia. Dia ambil ubat saja. Saya cadangkan dia beli mesin nebulizer, beli Ventolin daripada farmasi dan juga normal saline. Jadi setiap hari ambil nebulizer saja. Normal saline, kadang Ventolin. Alhamdulillah tak sampai 3 hari, lendir dia, batuk dia dah hilang. Jadi benda tu pun kadang-kadang boleh buat di rumah, dia prosedur biasa saja, dia tak berbahaya. Cuma kena dapat instruction yang betul. Jadi bagi mereka yang seperti contoh memang ada asma, baru balik keluar daripada ward, masalah pernafasan, boleh beli mesin nebulizer, letakkan paling kurang pun air kosong normal saline yang boleh beli di farmasi. Tarik nafas, dia akan melongkahkan kahak dengan lebih mudah. Saya dulu pun dapat juga, ada seorang tu dapat batuk yang banyak kahak disebabkan oleh infection, viral infection. Dia dah pergi banyak klinik dah. Lepas tu saya cakap dia tak apa, datang ke klinik saya 1 hari 3 kali. Tak payah pendaftaran. Kita buat pendaftaran sekali, tuan datang, terus pergi beri treatment, ambil nebulizer, dah habis, puan boleh balik, datang pagi petang, pagi tengah hari dan petang, tak sampai 2 hari, terus hilang. Daripada dia batuk selama lebih kurang seminggu je. Jadi saya rasa nebulizer ni adalah salah satu yang bagus kalau kita ada kat rumah. Dia bukannya satu benda yang perlu mendapatkan orang cakap tu prescription dan sebagainya, boleh beli kat farmasi dan dia mudah digunakan untuk yang orang yang ada banyak batuk, terutama mak ayah kita yang isap rokok, bapak kita lah yang selalu isap rokok bertahun-tahun, ada kahak banyak dan sebagainya. Sekali kalau nak hilangkan batuk dia sampai dia dah susah nafas tu, nebulizer normal saline pun dah mencukupi.
Effendi ya, Assalamualaikum. Benarkah penggunaan air purifier dapat membantu mengurangkan asma dan eczema? Ya, saya rasa begitu sebab antara puncanya ialah habuk ada dalam rumah kan. Kadang-kadang kita tak sempat nak ialah kita bukannya duduk rumah selalu, mungkin kita bekerja, habuk banyak daripada ialah tempat daripada luar mungkin masuk, daripada dalam rumah habuk daripada kita memasak, kemungkinan habuk daripada mana lagi. Ialah banyak habuk ni. Kadang-kadang antara yang terbaik itu air purifier lah. Maksud dia membersihkan udara, dia akan masuk dalam mesin, keluarkan selepas ditapis. Kadang-kadang aircon kita pun kita kena servis selalu sebab itu kadang-kadang terperangkapnya banyak habuk dekat situ. Daripada sejuk tu kadang-kadang bila banyak habuk dia akan keluar bersama dengan habuk-habuk dengan hawa yang sejuk tu. Jadi kita pun boleh dapat asma. Jadi itu bagus kalau kita mampu kita boleh beli. InsyaAllah boleh membantu kita. Terutamanya kalau ada anak-anak lah duduk dalam bilik tidur ada satu, insyaAllah dia bantu. Putri Kota Masuri, makan hati unta ubat betul untuk sembuhkan asma. Boleh, nak cuba boleh, tak ada masalah. Sebab itu adalah petua kan, maksud dia boleh cuba, tetapi dari segi kajian saintifik belum ada lagi. Perempuan nak cuba tak ada masalah. Elawati, anak saya ada asma yang bongsu, ya puan. Noraza Aman, betul ke doktor asma ini dua jenis, musim panas dan musim sejuk? Yang saya sebut tadi, dia disebabkan oleh di negeri-negeri yang bermusim 4 musim dia menyebabkan asma tu, boleh menyebabkan asma. Waktu musim sejuk, setengah orang tu bila sejuk dia ada asma, setengah orang tu musim panas pada bungaan, spring dan juga musim panas dia boleh menyebabkan asma. Ayu Zalinda Ali, terima kasih sama-sama. Syahidah, sejuk, habuk, ais, batu, pasti kena asma. Ya, betul. Hairi Hussein, doktor, kalau asma umur 18 tak boleh baik sampai ke tua. Yang penting saya kontrol. Pastikan bahawa asma ni tak berlaku dalam masa yang terdekat. Mungkin setahun sekali, lama-lama kalau kita jaga betul-betul, dia akan tak ada langsung. Sebab tu kita kena tahu apa punca dia. Jadi tuan-tuan kena duduk mungkin dengan seorang yang faham, doktor dan sebagainya, tengok apa punca dia. Jadi bila kita tahu punca dia, kita dapat elakkan dia, jadi kita tak kena asma. Syida Ida, asma dari kecil lagi, ya, Perpustakaan Desa Kalumpang. Saya nak tanya doktor, adakah bila asma dah hilang, adakah kemungkinan boleh semula asma? Ya puan. Sebagai contoh, puan seorang yang ada asma tak ada habuk kan, satu ketika tiba-tiba dah tak ada. Mungkin di negeri puan sebagai contoh lah, di Sabah mungkin angin cantik dan sebagainya tak ada. Tiba-tiba pergi pula ke satu tempat yang mana ada banyak habuk, yang itu boleh datang balik asma. Jadi dia trigger balik. Ada orang tu yang lambat, kita panggil delayed hypersensitivity, yang tu boleh dapat eczema bila dia dah tua, boleh dapat sinusitis, boleh mendapat asma ketika dah dewasa dan berumur yang dah agak lanjut jugalah. Mawadah, saya alergi pada bau asap rokok, betul. Cik Lak, Waalaikumsalam. Nur Lailawati, Waalaikumsalam. Siti Azira, Nurul Ismawati, Rosita. Saya pun dah lama asma dan menggunakan dua jenis pam, biru dan coklat. Dan saya biasa alergik dengan habuk. Jadi puan memang kena cuci bersihkan rumah, kena selalu tu air purifier tadi yang dicadangkan tu mungkin juga membantu. Ran Ibrahim, terima kasih. Ahmad Iswan, Tan Junyu, Azimi Utara, Waalaikumsalam. Muhammad Noh, terima kasih. Nur Syamila, okey, saya rasa dah tak ada perkongsian lagi. Saya minta maaf puan-puan kalau katakan tak dapat membaca. Cuma satu lagi, Ran Ibrahim ni, dia bertanya, kanak-kanak 3 tahun ada asma, apakah makanan yang patut dielakkan dan boleh sembuhkan bila besar? Saya sebut tadi, kanak-kanak ni masih kecil memang ada asma, tetapi kemungkinan besar untuk dia free ataupun dia kita panggil sembuh lah, bebas daripada asma ni bila dia masuk sekolah tu, memang ada kemungkinan tinggi, dengan syarat dia terutamanya kita tengok apa punca dia. Sebab contoh setengah budak tu suka minum ais, bila dia minum ais, dia berendam dalam kolam terlalu lama, dia dapat asma, kita tahu bahawa sejuk tak boleh pada dia. Jadi kita cubalah, jangan aircon terlalu rendah sangat suhu dia bila dia tidur, jangan terlalu lama sangat, pengudaraan bagus, dan situ dia sangat membantu. Dan makanan juga sebagai bapa kadang kita boleh faham anak-anak kita bila dia makan, sebagai contoh lah,
dia makan minum susu contoh ataupun dia mengambil seafood, dia mengambil kacang, mengambil coklat itu pun boleh menyebabkan asma. Jadi kita tahu, jadi kita elakkan. Tapi cara yang terbaik tu antaranya ialah buat pemeriksaan darah. Dan pemeriksaan darah tu dia ada food allergy ataupun food sensitivity, jadi kita tahu apa masalah masalah anak kita, apa makanan yang perlu dielakkan. Sebab kadang-kadang kita tak menyangka. Macam saya cakap tadi bila kita tengok list tu rupanya nasi sebagai contoh dia tak boleh makan keju contoh kalau pagi kita bagi anak kita keju sebab kita ingat dia bagus, rupanya anak kita dah start allergy hidung dia berair selalu. Cuaca sejuk pun sama. Tapi cuaca sejuk ni dia kadang-kadang setengah budak-budak dia pergi sekolah waktu sejuk kan, hidung dia berair, itu allergic rhinitis. Itu tanda awal dia bukan asma lagi. Dia adalah sebahagian daripada allergi. Tapi kalau waktu tengah hari dia dah baik, itu dah okey. Itu maksud dia memang dia sensitif pada cuaca yang sejuk. Jadi kita tengok sikit lagi sebelum kita mungkin berakhir. Tuan-tuan, puan-puan, sekali lagi saya minta maaf jika saya tak menyebut puan-puan. Terima kasih kerana berkongsi. Kita hari ini saya membuat conclusion lah. Pertama sekali, cara kita kalau bagi mereka yang ada alergi, sama ada asma, eczema dan juga resdung atau allergic sinusitis, apa yang kita kena tahu, mungkin pasangan kita pun ada alergi, jadi kebarangkalian untuk kita ada anak kita ada alergi itu sangat tinggi. Jadi kita kena bagi perhatian sikitlah terhadap pemakanan, environment sebab kemungkinan diorang pun akan mengalami masalah yang sama. Kalau masalah, sebab apa tuan-tuan, alergi ni boleh menyebabkan kematian jika kita tidak memberi rawatan yang segera. Banyak kes dah sebenarnya. Dan kita rasa macam anak kita ni kadang ada silent yang ni yang paling bahaya ni, apabila kita sebut sebagai silent asma. Kalau ni asma ada batuk, ada bau bunyi, tetapi ada satu keadaan kita sebut sebagai silent asma, dia tak ada bunyi pun. Dia tak nampak macam biasa, tapi dah nampak dah pernafasan. Anak kita tidur, bila kita check dia, rupanya dia dah tak bermaya lagi. Yang itu yang bahaya. Sebab tu kalau kita ada alergi, isteri kita ada alergi, beri perhatian pada anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada alergi atau anak kita ada alergi, pastikan kita tahu apa punca alergi supaya kita dapat mengelakkannya. Kadang-kadang anak kita terlalu excited sangat, dia dapat asma sebagai contoh. Jadi kita kena kawal lah kita punya anak kita punya emosi, jangan terlalu excited dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ubat-ubatan. Contohnya yang warna biru, yang warna coklat. Yang ada warna biru pun dah cukup baik dah sebenarnya. Kalau ada nebulizer, lagi bagus ada kat rumah. Kalau anak kita ni memang kerap sangat kena alergi, ataupun dia pernah pergi hospital disebabkan masalah bronchiolitis ataupun mungkin pneumonia, kebarangkalian dia untuk dapat asma tu tinggi. Jadi mungkin kita perlu beli satu nebulizer ataupun kita ada satu inhaler dekat rumah untuk emergency. Kalau setakat satu dua dos tu tak membayar. Pergi ke klinik cepat, doktor akan membuat assessment, mungkin bagi nebulizer sekali lagi untuk pemantauan. Jika keadaan tambah teruk, barulah masuk ke hospital untuk rawatan yang lebih lengkap lagi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, terima kasih kerana berkongsi bersama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah di lain ketika kita akan berkongsi lain berkenaan dengan masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang biasa berlaku di kalangan kita. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.